Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar seluruh kecintaan Ustazah Zai yang dihormati? Terima kasih banyak-banyak kepada pengerusi masjid, seluruh ahli jawatan kuasa daripada Masjid Al-Mu'minun Subang yang telah pun menyediakan satu wadah untuk, walaupun kita belum boleh mengimarahkan rumah-rumah Allah dengan majlis-majlis ilmu, kita tidak duduk termenung sahaja, kita tidak buang masa sahaja, kita usahakan sesuatu yang memberi manfaat untuk ummah. Semoga Allah pandang semua usaha para AJK masjid khususnya bukan sia-sia. Ia mengundang rahmat yang besar, yang luas daripada pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semuanya akan mendapat manfaat kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khususnya terima kasih kepada yang bersama-sama pada petang ini. Kalau perasan, Ustazah beri tajuk kerana mulut badan binasa. Tapi tajuk poster tadi 50 ciri-ciri orang munafik. Maksudnya pemilik kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Di dalam ni ada 50 perkara yang kita pelajari satu persatu. Sekali kuliah tu 2 ataupun 3 tajuk. Antaranya Ustazah bersama-sama dengan jemaah muslimat di Masjid Al-Mu'minun Subang. Masya Allah, tak pernah lagi ada kehadiran melebihi 50 orang rasanya. Tapi kita buat live ini lebih ramai. Bahkan rasanya seluruh Malaysia boleh dengar dengan jelas. Jadi insya Allah selagi mana kita ada usaha, usaha inilah yang dipandang penuh mulia oleh Allah. Jadi berdoalah kita dalam majlis ilmu yang penuh barakah ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kita faham dan kekuatan untuk beramal. Apa maksud ilmu? Kata Imam Syafi'i, apabila kita dapat satu ilmu terus kita amalkan dalam kehidupan. Bila kita amal dalam kehidupan, kita tak datang dah rasa segan untuk menyampaikan. Kerana muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tujuan kita untuk mendapatkan ilmu sebagai diibaratkan satu pelita yang menyuluh kehidupan kita. Tanpa ilmu, muslimat dirahmati Allah, macam mana kita nak dapat satu panduan? Yang mana lampu merah, jalan ke stop ni? Yang mana lampu kuning, yang mana lampu hijau? Apakah tujuan-tujuannya itu diwujudkan? Allah Subhanahu wa taala berikan panduan dalam Al-Quran, didatangkan utusan yang mulia junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengambil ilmu. Insya-Allah inilah satu alat untuk polish iman kita sungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka akan upgrade lah diri kita, tinggilah darjat orang-orang yang berilmu. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak juga ilmu namanya kalau hanya dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Maka insya-Allah muslimin dan muslimat dirahmati Allah, azam kita pada petang ini dengar, kemudian semoga Allah beri faham. Kerana nak beri faham ni tak duduk pada tangan kekuasaan mana-mana ustaz-ustazah. Yang nak beri faham adalah Allah. Jadi semoga kita dipilih oleh Allah. Allah pilih kita untuk memilih channel ini, majlis ilmu pada petang ni. Dan semoga Allah pilih kita juga sebagai hamba-Nya yang diberi faham. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang Allah beri faham dalam agama. Bila dah faham, tak perlu jadi ustaz-ustazah. Kita mudah menyampaikan. Kerana apa mudah menyampaikan? Kerana kita beramal dengan ilmu yang kita perolehi. Masya Allah. Semoga itulah kita. Bismillah. Ustazah mulakan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kerana apa saya memilih tajuk kerana mulut badan binasa? Kerana pemilik kitab ini tolong rujuk bab 15. Ustazah nak sentuh tentang fitnah. Fitnah, macam mana datangnya fitnah? Bermula daripada lisan, bibir, mulut kita ini.
mengeluarkan fitnah, apa natijahnya kepada orang yang difitnah, dan apa kesan buruknya kepada orang yang membuat fitnah. Satu, tentang fitnah. Kedua, kerana apa Ustazah memilih dengan tajuk kerana mulut badan binasa? Bab yang ke-16 dari kitab ini, mencaci maki. Na'udzubillah. Mencaci maki dilakukan oleh siapa juga mencaci maki, itulah dia mulut. Bibir kita bergerak, lisan kita yang berulang-ulang, Masya Allah, mencaci maki, termasuk golongan orang-orang munafik. Yang ke-17, bab yang ke-17 daripada kitab ini, itulah dia mengumpat. Pun pakai mulut juga, walaupun ada mengumpat pakai jari zaman sekarang ni. Tapi kita nak faham, 3 tajuk yang kita nak bahas petang ni, itulah fitnah, mencaci maki, mengumpat, yang boleh kita rangkumkan dalam tajuk yang Ustazah sebutkan tadi, itulah kerana mulut badan binasa. Allah bagi lisan, Allah bagi mulut, Allah bagi lidah kepada kita untuk berbicara yang baik-baik. Kata Nabi SAW, kalau tak mampu bercakap yang baik, pilihlah untuk diam. So tugas kita yang memiliki hati, hati ni adalah raja untuk mengarahkan seluruh mulut kita nak cakap apa. Hati yang mengarahkan. Tangan kita nak buat apa, kaki kita nak melangkah ke mana, hati yang mengarahkan. Jadi biarlah hati ini baik, insya-Allah yang lahir daripada lisan kita baik. Jadi jangan pegang kalau hati jahat, mulut baik. Susah kita nak terima ni. Sebab Nabi tak kata macam tu. Nabi kata apa yang ada di sini, itulah yang ada di sini. Maka kita faham sungguh-sungguh pada petang hari ini, insya-Allah, kenapa kita pelajari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah untuk 3 tajuk ini. Bukan Ustazah nak mengajak kepada jom buat fitnah, lah. Bukan Ustazah nak mengajak kepada caci maki, bukan Ustazah nak mengajak kepada mengumpat, tidak. Dia duduk dalam tajuk besar 50 ciri-ciri orang munafik. Bila kita kenal munafik ini tempatnya dalam neraka Allah, setiap kita tak pernah berdoa untuk dihumban ke dalam neraka. Bahkan waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar, jauhkan kami dari neraka itu ya Allah. Macam mana kita nak menjauh sungguh-sungguh dari neraka? Nak tarik diri kita supaya tidak dihumban dalam neraka, apabila kita tahu caranya. Melalui macam mana? Jangan buat fitnah, jangan mencaci maki, jangan mengumpat. 3 perkara yang kita nak bahas pada petang ini, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kalau kita dah tahu tapi buat juga, maka macam mana Allah nak makbulkan doa waqina adzabannar? Ustazah baru saja melancarkan buku terkini Ustazah Angan-Angan ke Firdausi. Kenapa ada idea untuk memberi tajuk yang sedemikian? Kita orang baik ke, kita orang jahat ke, kita sudah banyak amal soleh ataupun kita baru nak start, semua kita berangan-angan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk menjadi ahli Firdausi itu. Tetapi mampukah kita? Sebab itu tajuk itu Ustazah hanya tuliskan sebagai angan-angan ke Firdausi, untuk menjadikan kenyataan. Hari ini kita dapat ilmu, fitnah ciri orang munafik, mencaci maki ciri orang munafik, mengumpat ciri orang munafik. Buat tanpa kita ada kekuatan untuk meninggalkannya, maka doa yang kita minta jauhkan aku dari neraka tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah nak kabulkan doa kita tergantung kepada bagaimana sungguh-sungguhnya kita dalam usaha nak buang sungguh-sungguh perkara-perkara munafik, mazmumah yang bersarang di dalam jiwa raga kita ini. Kita mulakan dengan tajuk yang pertama, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak sebutkan fitnah. Fitnah merupakan suatu sifat yang amat keji dan boleh mendatangkan kesan yang amat buruk kepada diri sendiri terhadap orang lain. Fitnah boleh mendatangkan kesan buruk kepada diri sendiri dan terhadap orang lain. Semua kita nak kesan baik, kita tak nak kesan buruk. Jadi bila mendatangkan kesan buruk, kita tinggalkan. Fitnah boleh diertikan bahawa seseorang yang menyampaikan keburukan orang lain,
seseorang yang menyampaikan keburukan orang lain di kalangan orang ramai dengan tujuan apa? Menyampaikan keburukan orang lain di kalangan orang ramai dengan tujuan supaya mereka, orang ramai itu, membenci atau memusuhi orang yang dia fitnahkan. Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau adalah sikap macam ni, kita tak payah mengaji habis lagi, dengar saja dah tahu dah buruk sungguh perangai macam ni. Dia fitnah seseorang yang dia fitnahkan ini sengaja dia canang-canangkan, sebarkan, sama ada secara lisan atau zaman sekarang ini sekali tekan saja dalam WhatsApp, dalam Facebook, berapa orang satu dunia ni boleh melihat, boleh mendengar, boleh mengetahui. Daripada orang tak tahu punca fitnah yang kita buat, semua orang boleh tahu. Fitnah yang kita lakukan dengan tujuan untuk orang yang tahu tentang cerita fitnah itu jadi benci, jadi memusuhi. Buruk benar. Kadang-kadang yang buat fitnah ni adalah orang yang pernah rapat dengan kita. Maka berhati-hatilah dengan si munafik. Kitab ini sangat simple, tapi bila Ustazah bawa di Masjid Surau, ia sampai ke dalam hati para pengikutnya. Kerana apa, muslimin muslimat dirahmati Allah, kita sedang membahaskan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Maka jangan kita si munafik itu. Berhati-hati dengan siapa sahaja, kerana yang namanya manusia mengaku Islam tapi boleh menjadi si munafik yang akan dihumbankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Nauzubillah min zalik. Fitnah boleh berlaku di mana-mana terhadap orang lain kerana didorong oleh perasaan iri hati. Ada hasad, ada iri hati. Kerana apa dia memfitnah? Kerana dia ada iri hati. Kurangnya iman, itu satu hal. Dan lemah iman, dan kotor jiwanya. Jadi bila orang yang hatinya telah mula menyerap masuk kuman-kuman penyakit iri hati, kurang iman, lemah iman, kotor jiwa, dia mudah terjebak kepada perbuatan fitnah. Ciri munafik yang ke-15 duduk dalam kitab ini, Masya Allah. Justru itu, perbuatan fitnah tergolong sifat munafik dan dosa besar. Perbuatan fitnah tergolong sifat munafik dan merupakan dosa besar. Dalam Islam, ia merupakan dosa besar. Dalam Islam, ia merupakan sifat munafik. So, orang yang sudah pun, kita orang Islam, na'udzubillah, bila kita terjebak buat perkara fitnah itu, dah tak layak dah sebenarnya dipanggil Muslim. Muslim ini penuh dengan kesejahteraan, tetapi kita suka perangai-perangai orang munafik. Kerana itulah orang ini boleh menjadi asbab dihumban ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Boleh menjatuhkan keaiban seseorang. Kerana apa Islam tak bagi buat fitnah ni? Kerana boleh menjatuhkan aib, boleh menjadikan orang tu jadi aib. Orang tu tak buat pun, yang kita canang-canangkan ceritanya. Hatta kalau orang tu buat, siapa yang menjadikan nasi tambahnya adalah si penyebar fitnah. Ini bahaya. Sebab tu jangan seronok bercakap tentang orang lain. Banyaklah bercakap tentang diri kita. Kerana apa? Kerana nanti di mahsyar Allah, kita bukan dihisab, ditanya soal jawab oleh Allah tentang orang lain. Kita akan ditanya di soal jawab oleh Allah tentang diri kita sendiri. Banyak bermuhasabah, hisab, hitung satu persatu. Menangis atas sejadah dalam sujud kita. Tak cukup lagi amalan aku ni ya Allah. Bila kita sibuk dengan orang lain, akan terjebaklah kita kepada dosa fitnah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ia boleh menjatuhkan keaiban seseorang dan menghalangnya daripada melakukan kebajikan. Terjebak dengan fitnah, sepertinya api yang kecil disimbah dengan minyak gas. Kan? Maknanya datang saja fitnah, syaitan lagi mengapi-apikan. Tambah lagi cerita tu, tambah lagi cerita tu. Sebab ini kesukaan syaitan. Kenapa iblis, syaitan suka sangat orang yang menebarkan fitnah? Kerana orang yang penyebar fitnah akan dihumban ke dalam neraka.
Bila orang dihumban ke dalam neraka, nantinya di kampung akhirat dia akan menjadi BFF kepada syaitan. Na'udzubillah. Kenapa BFF? Friend forever ni. Sebab apa? Sebabnya syaitan itu kekal di dalam neraka, tak mungkin balik ke tempat asalnya, itulah syurga. Kita keturunan Adam. Adam berasal daripada syurga, akan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dengan taubat Nabi Adam yang sungguh-sungguh diterima oleh Allah, kembali semula Adam diterima oleh Allah menjadi ahli syurga bersama para rasul utusan lain. Masya Allah, penghulu syurga itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patutnya kita bersyukur duduk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nak menghinakan diri, meletakkan diri kita bercirikan orang-orang munafik? Kerana orang-orang munafik tidak akan dijemput masuk ke dalam syurga Allah. Muslimat, mari kita tengok surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Dalam hati mereka, si penabur fitnah tadi terjebak sama orang-orang munafik ini, dalam hatinya ada penyakit. Lalu penyakit itu kalau kita tidak cuba rawat, apa jaminan Allah? Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambahkan penyakitnya, dan bagi mereka seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Orang fitnah terlibat dengan pelbagai dosa kerana dia menambah-nambah cerita yang orang tak buat pun dia cerita sekali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu tanda hatinya sedang berpenyakit. Kalau kita sedar hati ni punya rasa yang tak seronok bila orang bahagia, hatimu sedang berpenyakit. Kalau tak rawat, kita akan terjebak dengan fitnah. Ada orang datang pula puji, hebatlah, baguslah si fulan tu. Kita panas telinga pula dengar orang puji. Macam mana nak jadikan supaya orang tak puji, tapi orang keji si fulan ni? Dia create lah satu cerita, sebarkanlah pula, minta kawan-kawan dia share, buka mulut cerita yang dusta tentang orang yang dia fitnahkan supaya menarik perhatian orang lain untuk percaya. Sanggupnya anda nak mati dalam dosa tersebut. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat dirahmati Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar sangat. Saya bila baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula dengan kalimah la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga, tak akan masuk syurga. La yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Sedangkan cita-cita kita nak masuk syurga. Allahumma ilman nafi'a, minta hari-hari ni ilmu daripada Allah. Minta ya Allah anugerahkan aku jannah, syurga. Nas'aluka ridhaka wal jannah, minta ya Allah anugerahkan aku ni syurga. Kita minta syurga. Tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Huzaifah, apa katanya? La yadkhulul jannah namam, la yadkhulul jannah namamun, tidak akan masuk syurga si pembawa fitnah. Tidak akan masuk syurga si pembawa fitnah. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu jangan kita yang menyebar-nyebarkan fitnah itu. Kalau orang hantar cerita kat kita, kita rasa betul ke? Jangan pandai-pandai kita copy paste, screenshot cerita orang tu, ataupun kita cakap pula kat orang lain, saya tak tahulah benda ni betul ke tidak kak, tapi saya dengar daripada orang ni. Kita tidak pun mengkaji, kita pun tidak menyelidiki, kita dengar, saya rasa betul kot. Masya Allah, mudahnya kita untuk menyebar-nyebarkan. Jadi kita nak sebutkan kenapa kita kena tabayun, cek sungguh-sungguh. Kerana apa? Tak mungkin orang yang menyampaikan kepada kita itu tak ada niat sesuatu. Sebab cerita itu tentang keburukan seseorang. Jadi orang yang berpenyakit hati sudah pasti mudah untuk terlibat dengan fitnah. Apa kata Nabi? Tidak akan masuk syurga orang yang membawa fitnah.
jangan termasuk di kalangan orang ini. Muslimin muslimat dirahmati Allah, asal nak mendengar perkara yang belum pasti, mungkin dia fitnah. Kau nak tahu sesuatu tak? Tak, aku tak nak tahu, aku tak nak ambil tahu, sebab benda ni belum pasti. Kalau benda tu pasti pun, apa kena-mengena dengan kita untuk kita menyebarkan? Daripada orang tak tahu yang dia ni buat kejahatan, maka akhirnya satu pejabat tahu, satu taman tahu, rupanya perkara itu hanya fitnah. Tak betul. Macam mana kita nak minta maaf? Apatah lagi orang yang kita fitnahkan itu tak sempat kita minta maaf, mati dia dalam kesucian, tak membalas dengan kejahatan. Masya Allah, apa yang kita nak harapkan di hadapan Tuhan? Sedangkan kita ni bawa dengan macam-macam amalan, boleh muflis di hadapan Allah, tidak terkira, tidak terhitung itu sebagai amalan. Mati, habis, semuanya rosak bila sampai amalan itu kepada Allah kerana dosa fitnah kita. Na'udzubillah min zalik. Ni kita berhati-hati. Satu lagi hadis Nabi SAW, saya baca maksudnya, seburuk-buruk hamba Allah iaitu orang yang berjalan ke sana ke sini dengan fitnah yang memecah belahkan antara kekasih yang suka mencari kecacatan orang-orang yang baik. Orang dah elok berkasih sayang, orang dah elok bersilaturahim, hubungan seseorang ni dah baik dah dengan kawannya. Kita yang punya iri hati, kita yang punya sakit hati, dendam, tak tahulah hati ni macam-macam penyakit, tak boleh tengok orang tu berbahagia, berkasih sayang, senang, tiba-tiba kita create satu fitnah. Muslimin muslimat, kat mana baiknya kita? Jadi bila Nabi SAW yang beritahu seburuk-buruk hamba Allah iaitu orang bila Allah sebut seburuk-buruk ni pun kita dah tak sanggup nak dengar. Kita nak minta di sisi Allah biar rupa kita buruk tak lawa atas dunia, tapi nanti bila balik bertemu Allah, wajah yang hodoh, yang buruk atas dunia, yang hitam boleh putih di akhirat, boleh jelita, boleh cantik, boleh handsome di akhirat. Sebab apa? Kerana amalan kita diterima Allah. Tetapi di sisi Allah, seburuk-buruk hamba Allah orang yang berjalan ke sana kemari. Musim PKP tak boleh nak berjalan ke sana kemari hari itu, so dia sebarkan fitnah melalui hujung jari sahaja. Jangan kata, tak ustazah, saya tak fitnah orang. Tak, saya tak fitnah orang ustazah, tapi jarinya. Tu muslimin muslimat, takutnya kita hidup di tahun 2020 ini, entah berapa tahun lagi kita akan hidup. Kalau hari ni Allah uji kita dengan begini dahsyat, kuman sahaja kita sudah berada dalam ketakutan. Masya Allah, ke depan Allah boleh datangkan macam-macam lagi kalau kita seronok dengan ciri-ciri munafik ini. Na'udzubillah min zalik. Maka berhati-hati. Ustazah pohon dengan sangat ilmu ringkas tapi pedas, padat yang kita dapat pada petang ini. Tolong hindarkan diri daripada ciri yang duduk dalam kitab ini. Ciri yang ke-15, itulah terlibat dengan fitnah. Kerana apa? Fitnah ini adalah ciri orang-orang munafik. Jadi takutkan muslimat dirahmati Allah, terlibat dengan fitnah tak akan masuk syurga. Siapa yang cakap? Nabi SAW. Ustazah Zaid tolong bacakan sahaja hadis Nabi tersebut. Baik, kita tak punya masa panjang ni. 3 perkara kerana mulut badan binasa. Badan binasa ni bukan kat dunia saja, bukan kat dunia saja, tetapi nanti yang paling kita ngeri adalah kebinasaan di akhirat. Kat dunia, kalau ada orang buang daerah, buang, kita tak nak kawan dah dengan kita, kita boleh pindah kat negeri lain, create grup baru, kawan dengan orang-orang lain pula. Tetapi dekat akhirat kita nak minta tolong dengan siapa? Maka kerana mulut badan binasa ni, taubatan nasuha, stop, sudah, jangan buat lagi dah. Kalau dulu-dulu pernah fitnah orang, cari orang tu, minta maaf kepada dia. Ustazah, takkan saya nak cerita kat dia saya pernah fitnah dia, saya dah baik, dah ngam sungguh ni, dah BFF dah dengan dia. Kalau dulu kita pernah menjadi asbab dia terfitnah, terduduk dia, jatuh daripada kedudukan atas kepada terbawah sekali. Kerana apa? Kerana mulut kita yang memfitnah kepada dia. Hari ni tak malu kita berkawan dengan dia. Tak salah berkawan, tapi dalam berkawan janganlah pula
kita dah cantik-cantik silaturahim ni. Dulu pada tahun sekian-sekian, kau ingat tak yang orang semua pulaukan kau tu asbab daripada mulut aku lah tu. Ni kena tengok dulu, minta istighfar, solat taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Macam mana cara yang penuh hikmah, kebijaksanaan nak bercakap dengan dia. Aku nak minta maaf ni, berbaiklah dengan dia. Dia belum minta tolong, kita dah sibuk nak tolong sampai pelik. Kau ni yang baik sangat dengan aku, kenapa? Manalah tahu dulu-dulu aku ada dosa macam-macam lah. Kok lah terfitnah, tu kena cerita. Kalau kita detailkan apa yang kita fitnah, boleh menyebabkan silaturahim yang sudah baik itu terputus. Kita kenal sahabat kita ni, kita dah berkawan lama dengan dia. Kalau kita bercerita dengan dia spesifik sungguh-sungguh ni, tarikh sekian-sekian apa yang kita fitnahkan, dia dah elok-elok lupakan, tiba-tiba kita sebut balik dan kita mengaku pula itu adalah kita yang buat. Takut hubungan yang baik ini, yang sudah bercantum kasih sayang ini, makin putus silaturahim. Tapi kalau kita rasa dak, dia memang jiwa kental, kita cakap pun dia still BFF dengan kita, silakan untuk cakap. Kalau kita rasa boleh makin putuskan silaturahim, kekal buat baik hati. Bila nak berpisah dengan dia, berpisah sementara, okey aku nak balik rumah dulu, apa-apa pun kalau aku mati dulu, aku minta maaf sangat-sangat sebab aku tak pernah pun berdendam dengan kau. Aku dah maafkan segala dosa kau. Sentiasa minta maaf. Kau ni asyik minta maaf je lah, manalah tahu kita dah berkawan lama kok terfitnah. Dia pun tak apa, kita sentiasa maafkan. Jangan pula kita cipta fitnah baru. Tak apalah, kita fitnah je lah dia sebab dia memang tak kisah orang fitnah dia. Jangan pula, muslimat dirahmati Allah. Okey, baik, selesai perkara yang pertama. Jangan kita binasakan badan kita sama ada di dunia ataupun di akhirat kerana terlibat dengan ciri yang pertama, itulah dia fitnah. Kedua, apakah ciri munafik yang boleh membinasakan? Kerana apa, muslimin muslimat dirahmati Allah, ini juga termasuk ciri munafik, iaitu sifat mencaci maki. Pakai mulut juga mencaci maki. Akhir zaman ini bukan mesti pakai mulut saja, pakai jari juga, Masya Allah. Jadi kita tak mahu sebab mulut, sebab jari yang sangat ringan, klik sana klik sini, share itu share ini, sebarkan belum yang perkara yang belum pasti, maka na'udzubillah, kosong kantung amal kita. Kita klaim dengan Allah, mana pahala puasa aku ya Allah, mana pahala sedekah aku yang banyak, haji aku yang 10 kali tu ya Allah. Habis kerana mulut, badan binasa. Hanya kerana lidah, patutlah Nabi SAW pernah memegang lidahnya yang mulia, keluarkan, tarik ni depan sahabat. Sahabat kata tak pernah tengok Nabi buat aksi yang macam ni pegang lidah ni. Kata Nabi, ni kerana inilah ramai yang dalam neraka. Jadi pertama tadi kita dah sebut fitnah. Perkara kedua, mencaci maki. Tengok ya apa kitab ni kata, perbuatan mencaci maki atau menyakiti seseorang muslim adalah dilarang dalam Islam. Dilarang dalam Islam kerana boleh menjejaskan nama baik dan maruah seseorang. Tadi kita bicara tentang fitnah. Sekarang kita bicara tentang dosa lidah lagi yang boleh membinasakan badan kita. Itulah dia mencaci maki. Kerana boleh menjejaskan nama baik dan maruah orang. Ketahuilah muslimin muslimat, dengan mencaci maki kita boleh menjatuhkan nama ataupun maruah seseorang. Itu juga termasuk kategori zalim kepada sedara-sedara se-Islam kita. Kita menzalimi mereka dengan mencaci maki. Hentikan mulut yang suka mencaci maki. Sikap demikian adalah termasuk amalan orang munafik dan merupakan suatu pembohongan yang besar dan nyata. Bila mencaci maki, dia cakap ikut sedap mulut je. Cakap ikut sedap mulut. Dia nak caci, nak maki, orang tu tak berperangai macam tu pun dia kata. Orang tu tak bersifat macam tu pun dia kata. Orang tu manusia, elok-elok dia sebut panggil dengan nama binatang yang menjijikkan. Bukankah ini satu pembohongan yang besar lagi nyata? Jadi hindarkan mencaci maki. Yang dah terbiasa sebelum ini, taubat sungguh-sungguh, tak nak dengan dosa lisan kita ni, yakni mencaci maki.
termasuk seperti mana yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hujurat ayat yang ke-11. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Suka sangat caci maki orang ni tanpa usul periksa, tanpa fikirkan apa rasa orang. Siap menjawab lagi. Kalau saya asyik fikirkan rasa orang, siapa yang nak jaga perasaan saya ni ustazah? Masya Allah. Quran mengajar kepada kita Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun minta maaf. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Allah. Kita mencaci maki tu sebab kita perasan kita hebat. Kita mencaci maki tu sebab kita rasa kita lebih baik daripada dia. Sombong sungguh kita dengan Allah. Sedangkan kita hamba Allah, yang kita caci maki itu juga adalah hamba Allah. Title kita walau hebat mana, pangkat kedudukan kita hanya sebagai hamba kepada yang maha hebat, itulah Allah. Apa kata Hujurat ayat 11? Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, mengaku beriman. Orang beriman insya-Allah syurga tempatnya. Munafikun, orang munafik lawannya itulah dia orang yang tidak beriman. Islam tapi tak beriman kepada Allah. Kalau beriman dia takkan buat perkara ni. Sebab tu untuk memberi dalil kepada perkara jangan mencaci maki, Allah tak guna kalimah ya ayyuhan nas, manusia biasa, tak. Allah tak guna ya ayyuhal muslimun, tak. Orang Islam biasa, belum tentu lagi orang Islam ini ke syurga. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman pasti ada tempat syurga untuknya. Maka kata Allah, hai orang-orang beriman, la yaskhar, janganlah kamu menghina, yakni mencaci suatu kaum yang lain, kerana boleh jadi kaum yang dihina itu lebih baik dari kaum yang menghina. Kita kata kat orang, kita nampak buruk orang tu, orang yang mendengar pun nampak orang tu buruk. Tapi di sisi Allah, yang mencaci itu sebenarnya lebih hina daripada yang dicaci. Bukankah pandangan Allah itu jauh lebih aula berbanding pandangan para hamba Allah? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kan? Kita ambil pelajaran, setiap kali mulutnya ringan nak mencaci maki Allah, aku hamba, dia hamba. Ada yang sedang memandang, ada yang sedang mendengar, ada yang sedang mengetahui. Siapakah itu? Allah, pencipta kita, pemilik kita. Kalau Allah kata sekarang sedang mencaci maki tu, aku matikan, datangkan ajal kepada engkau, mati kita dalam su'ul khatimah, bukan impian kita husnul khatimah, bukan. Kerana mulut sedang mencaci maki. Muslimin muslimat dirahmati Allah, ingat orang yang berilmu, yang bila nak bertindak dia fikir dulu. Jangan bertindak mengikut emosi kita. Fikir dulu, mencaci maki, mungkin aku boleh menang ni, ramai penyokong-penyokong, tapi di sisi Allah siapa yang lebih mulia? Mungkin orang yang kita hina, caci itu jauh lebih mulia di sisi Allah. Allahu Akbar. Baik muslimin muslimat, kita tengok beberapa hadis Nabi SAW. InsyaAllah ustazah suka membaca isi kitab ini dan menyampaikan kepada para muslimin dan muslimat. Kerana apa? Ustazah terkesan dengan hadis-hadis Nabi yang dikongsi dalam buku ini. Itulah dia muslimin muslimat dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana kita sebutkan kadang-kadang kita rasa hebat sangat sebab kita hanya mendengar mulut ke mulut kita, sesama kita. Kita yang penuh dengan dosa, kita yang banyak kejahilan, tapi kita tak dengar, tak tengok, tak ambil cakna langsung apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Petang ini kita pelajari, laisal mu'min bita'anin wala bila'anin wala bilfahish wala bilbadhi. Masya Allah. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci. Kita mendakwa kita orang beriman,
Sebab kita nak masuk ke syurga dengan iman. Kita nak hidup dengan iman, nak mati dengan iman, nak bangkit nanti di mahsyar bersama orang-orang beriman, nak masuk ke dalam syurga juga bersama orang-orang beriman. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sungguh kamu mengaku hidup ini beriman, nak mati dalam iman, bangkit di mahsyar dengan iman, masuk ke syurga bersama-sama orang yang beriman, sesuailah hadis ini untuk kita fahami sungguh-sungguh. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci, bukan suka menghina, bukan yang suka berbuat keji, dan bukan orang yang suka bercakap keji. Orang beriman. Tadi kita faham, wahai orang-orang beriman, jangan kita kutuk, kita caci, kita hina seseorang ataupun kaum lain, bangsa lain, kerana di sisi Allah mungkin yang dikutuk itu lebih mulia daripada kamu yang mengkutuk. Kerana di sisi Allah si pengkutuk itulah yang sudah pastinya hina. Faham ke? Faham. Okay? Kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang baca. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci, bukanlah suka menghina. So kita nak delete ni satu-satu. Saya sebut satu persatu. Seorang mukmin bukan orang yang suka mencaci. Kita termenung, bukan cari jiran aku yang mana suka mencaci. Di kalangan kawan-kawan sekolah kita, siapa suka mencaci? Bukan sibuk dengan orang. Belajar kitab ini sibuk. Ya Allah, bukan seorang mukmin kalau suka mencaci. Ada tak mulut kita ni suka mencaci? Jauh di dasar hati dah ada jawapan. Macam biasa je mencaci, delete cepat-cepat. Ini tujuan kita belajar ni. Bukan suka menghina, suka menghina. Orang yang suka menghina ni orang yang sombong, perasan diri saja je betul. Diri dia saja yang betul, orang lain semua salah. Semua dihinanya, apa yang datang dari dia saja betul. Hati-hati hati yang begini, hati-hati hati yang begini. So andai ada orang lain tak kenal, tak tahu apa yang ada dalam hati, hanya Allah yang tahu. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah je yang tahu apa ada dalam hati kita. Selain Allah, siapa yang tahu? Di kalangan makhluk, kitalah muslimin muslimat, kita yang tahu hati kita ni suka tak mencaci maki, lalu keluar di lisan, sakit hati orang yang mendengar. Hati kita ni, kita tahu diri kita ni suka tak menghina-hina. Ya, memang ada suka menghina, delete sekarang. Namanya taubat itu bukan tunggu solat taubat pada malam ini. Namanya taubat itu kita tahu sifat itu ada dalam diri kita, buang terus. Kalau tidak, terkeluarlah kita daripada grup mukmin tadi. Kemana berpindahnya? Kalau dah terkeluar daripada grup mukmin, orang-orang beriman, kamu akan digolongkan di kalangan orang-orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Apalagi bukan, orang beriman itu bukan yang suka berbuat keji, suka berbuat buruk. Wala bil fahish. Kalimah fahsyat ni kalimah keji, kalimah orang suka berbuat keburukan. Sebab itu tahu je benda baik, cepat-cepat buat, jangan bertangguh. Kalau kita bertangguh dalam perkara baik, khawatir kita terjebak kepada perkara keji. Musim PKP, ramai orang kata tak tahu nak buat apa, cari kerja. Cari kerja, bukan mesti kerja di luar rumah. Hatta Masya Allah kita hidup dalam zaman yang sangat canggih, macam-macam gadget ada. Gadget handphonenya lain. Yang tak pandai masak boleh pandai masak, boleh share pula resipi dengan orang lain, siap boleh jadi bisnes lagi. Masya Allah. Jadi kita manfaatkan supaya kita tidak terjebak dengan berbuat keji. Dan bukan orang yang suka bercakap keji. Ini hati-hati. Sebab Nabi SAW yang beritahu. Ustazah Zai tolong bacakan saja. Apalagi mencaci, ni hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud. Mencaci orang Islam itu termasuk fasik, dan membunuhnya termasuk kafir. Sesama Islam, Islam A, Islam B. Si Islam A mengutuk, mencaci maki si B. Sama-sama Islam ni, sebenarnya fasik, orang yang dah rosak agamanya, orang yang dah cacat keimanannya, orang yang sudah kotor. Islam ni sejahtera, bersih, tapi dia kotori dengan sifat yang suka mencaci maki ini. Jadi kita hindarkan diri kita daripada sibabul muslim,
fasuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang Islam termasuk fasik, dan membunuh orang Islam termasuk kafir. Nak cerita hak seorang Islam ini sangat dijaga oleh Allah. Jangan sekali-kali mencaci maki orang Islam. Tak juga bermakna kalau macam tu bolehlah kita caci maki kafir, orang-orang kafir, bukan. Tetapi hak orang Islam ini sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat. Satu lagi hadis riwayat jamaah, kita tengok ramai sangat ni yang jumhur ulama bersepakat ni, masya-Allah. Kita tengok mengutuk seseorang muslim itu seperti membunuhnya. Macam mana ya kalau kita baca terjemahan ni tak faham? La'nul mu'min ka qatlihi. Mengutuk seseorang muslim seperti membunuhnya. Macam mana? Percaya tak kita daripada fitnah, daripada mencaci maki, mengutuk, menghina-hina orang, sebenarnya itu tak ubah seperti kamu membunuh saudaramu sendiri. Kenapa pula tak ada saya pegang senjata pun? Sebab itu kita faham senjata ni, lidah ni lebih tajam daripada senjata yang bernama parang ke pisau ke, bila kita gunakan kepada jalan yang tak betul. Sekali kita bercakap, boleh tercedera hati seseorang, boleh terzalimi dia, boleh hilang pekerjaan. Bila disebutkan seperti membunuh, disebutkan caci maki kepada dia, apa yang berlaku muslimin muslimat dirahmati Allah? Mungkin dia kena buang kerja, dah anak-anaknya tak ada sumber pendapatan. Memanglah dia tak mati di tangan kita dengan senjata, tetapi kita telah menjatuhkan maruahnya, telah merendahkan kedudukannya dengan mulut yang suka mencaci maki dia. Anda berani ke menjawab di hadapan Allah? Sebab tu kena stop, muslimin muslimat. Terakhir daripada bab mencaci maki, la yadkhulul jannah. Sekali lagi, Ustazah yakin anda semua boleh agak apa maksud la yadkhulul jannah. Tak akan masuk syurga man la yu'manu jarahu biwa'iqi. Tidak dapat masuk syurga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jiran rasa tak selesa berjiran dengan kita. Jiran rasa tak seronok. Bila kita ada ni tak seronok. Bila dengar kita nak pindah rumah, dia siap buat kenduri kendara lagi. Kenapa ya? Bila jiran tak selesa dengan kita, something wrong yang kita dah buat. La yadkhulul jannah. Tak akan masuk syurga. So hidup berjiran, pastikan jiran selesa duduk dengan kita. Kebiasaannya tak selesa dia tu kerana apa? Kerana lidah kita lah, kerana mulut kita lah. Orang tu tak kata apa-apa pun kita sampaikan perkara-perkara yang buruk tentangnya. Na'udzubillah. Selesai tajuk pertama Ustazah nak bawa, itulah fitnah, kesan perbuatan mulut daripada hati yang jahat. Kedua, mencaci maki. Ketiga, mengumpat. Ni paling takut ni, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita baca. Mengumpat bermaksud seseorang menceritakan keburukan, kelemahan peribadi dan tindakan orang tertentu kepada orang lain yang tidak disukainya. Biasanya orang yang jadi bahan umpatan kita ni adalah orang yang kita tak suka. Kan kita mengumpat dia sebab apa? Sebab kita tak suka. Pada hakikatnya perbuatan mengumpat dilakukan secara sengaja dan tidak disedari oleh seseorang yang suka mengumpat. Itu dia, tak sedar dirinya sedang mengumpat. Ada juga manusia macam ni. Di samping sebenarnya dia tak dapat mengawal lidahnya daripada membicarakan kelemahannya atau keburukan peribadi orang lain. Dia kalau mengumpat ni, Masya Allah. Ada ustaz-ustaz kita yang comel sikit bahasa dia, kata apa? Dia seperti menggaruk kurap. Kurap. Makin digaruk semakin semakin sedap. Tu dia. Lagilah kita baru kau nak tahu tak sesuatu, nak start ngumpat ni, datang pula geng, apa dia. Apa tu ada lagi tokok tambahnya. Ni paling kita takut, Masya Allah.
Sebab itu Ustazah bagi tips mudah je. Bila orang start aja, kau nak tahu tak sesuatu? Tak, aku tak nak tahu. Ya, aku nak cerita benda betul ni. Jadi kita berhati-hati, tapis-tapis. Jangan kita macam tak nak dengar, tapi kita macam buka sikit ni, buka sikit, nak dengar lah juga sikit-sikit. Masalahnya bila hati, yakni nafsu kita ni dah seronok mendengar satu perkara yang menjadi umpatan, dia akan nak join sekali. Bila dah join, dengan kita-kita sekali akan menjadi nasi tambahnya. Inilah mengumpat. Dalam Islam, perbuatan mengumpat adalah salah satu sifat yang tercela dan menjadi amalan orang yang tidak beriman dan munafik. Mengumpat, sifat yang tercela, menjadi amalan orang yang tidak beriman dan munafik. Kita mendakwa nak mati dalam iman. Kita orang Islam yang baik, tetapi suka mengumpat. Kitab ini kata tidak termasuk orang beriman, bahkan dia termasuk orang-orang yang munafik. Kerana apa? Kerana suka mengumpat. Islam melarang keras umatnya mengumpat terhadap sesama Muslim, kerana boleh mendatangkan akibat yang buruk. Jadi kita faham, muslimin muslimat dirahmati Allah, perbuatan mengumpat perbuatan yang tak disukai oleh Islam. Kita tahu, semua ni kita tahu. Tak payah belajar kitab pun, semua kita tahu. Tetapi kerana apa suka sangat buat? Kerana nafsu suka. Kerana syaitan membelai-belai, hembus-hembus supaya kita ni cepat ngumpat lagi, tambah lagi. Allah, kadang-kadang 8 jam kat pejabat, 4 jam tu untuk mengumpat saja kalau dihitung. Tadi pagi sesi masa minum pagi setengah jam. Lepas minum pagi bos tak ada kat pejabat, setengah jam lagi. Total 8 jam kerja tu boleh jadi 4 jam mengumpat orang. Na'udzubillah min zalik. Agak-agak macam mana dengan hasil duit gaji yang kita terima? Mengumpat setiap daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang tu diamanahkan kepada kita untuk dapat gaji sejumlah sekian-sekian. Kita disuruh bekerja selama 8 jam. Okey, kita pun sign borang, setuju. Rupanya kalau total semua mengumpat tu 4 jam. Jadi kita nak sebutkan apa, muslim-muslimat dirahmati Allah? Dahlah dosa mengumpat tu kita tak tertanggung azab daripada Allah. Mencacatkan lagi gaji yang kita harapkan rezeki barakah dibawa masuk ke dalam rumah tangga kita, rupanya tercalar. Seolah-olah rezeki yang kita bawa tu penuh dengan kotoran dan najis. Kerana apa? Kerana kita menggunakan waktu bekerja kita tu dengan mengumpat. Berhati-hati. Rumah tangga yang minta barakah daripada Allah, keberkatan, kebahagiaan, mawaddah, sakinah, warahmah, ini yang kita harapkan dalam rumah tangga. Tapi hari-hari mengumpat orang. Kalau tak mengumpat orang lain, jiran tetangga, saudara mara jauh, adik-beradik terdekat diumpatnya. Macam mana kita nak dapat barakah? Sebab itu zid mulut daripada kita bercakap tentang orang sehingga dikategorikan mengumpat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ghaibah. Ghaibah ni kalau bahasa Indonesianya menggunjing, mengumpatlah. Ghaibah ialah apabila al-ghaibah zikruka akhaka bima yakrahu. Ghaibah ialah apabila kamu menyebut perihal saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Macam mana Ustazah? Macam mana kita nak tak nak bercakap dengan dia? Dah memang benda betul. Memang benda betul, tapi kalau dia tahu yang engkau bercerita tentangnya, dia suka tak? Tak Ustazah, dia tak suka. Bila dia tak suka, maka kita jangan cerita tentang itu. Okey, nak tahu benda tu mengumpat ke tidak? Okey, kita panggil dia. Kenapa kita cakap belakang-belakang? Kenapa kita tak cakap depan dia? Kalau kita cakap depan dia, mestilah dia tak suka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghaibah, mengumpat ini ialah apabila kamu menyebut perihal dia, perihal saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Kalau dia suka, sudah pasti kita ajak dia join sekali. Mari sini sekejap. Ada apa? Ni aku nak cakap pasal engkau ni. Memang dia akan terbalikkan meja lah, marah kan? Sebab dia tak suka. Jadi bila kita tahu dia tak suka, kita cakap belakang lah. Cakap belakang, cakap pasal dia. Kenapa kita tak panggil dia? Mestilah dia tak suka. Simple, kita tahu. Maknanya kita bercakap tentang orang walaupun perkara itu benar.
Kadang-kadang kita kata, saya tak umpat Ustazah, benda betul. Ya, benda tu betul, tapi orang yang kita umpati cakap tentangnya itu tak suka kita cerita pasal benda tu. Jadi berhentilah. Faham muslimin muslimat dirahmati Allah? Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka mengumpat adalah diumpamakan sebagai orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Minta maaf sebut, kalau kita nampak kucing kena langgar dekat tengah-tengah highway, anjing kena langgar, jadi bangkai dah binatang-binatang tu. Hatta lembu pun bila dah jadi bangkai, kita tak boleh makan, haram hukumnya, tak boleh makan. Dan kalaupun kita disuruh makan, kita tak lalu makan. Tetapi ini bukan bangkai lembu, bukan bangkai kucing yang kita nak makan. Orang yang suka mengumpat adalah diumpamakan sebagai orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Orang mati, tak dikebumikan, keluar dah ulat-ulat segala menjadi bangkai, kamu lalu tak nak makan. Na'udzubillah Ustazah, memanglah tak lalu. Setiap kali kamu mengumpat, sebab tu ada orang cakap, jangan sebut membawang, sebut membangkai. Kenapa sebut membangkai? Sebab orang yang mengumpat hal orang, dia diibaratkan, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita, dia seperti memakan daging ataupun bangkai saudaranya sendiri. Nauzubillah min zalik. Perbuatan mengumpat boleh menyinggung perasaan. Benda dia tak suka, kalau dia tahu kita cakap pasal tu, boleh menyinggung perasaan dia, menyinggung hatinya dan kehormatan orang lain, yang akhirnya dengan asbab mengumpat tadi boleh menimbulkan permusuhan dan perbalahan. Bila timbul permusuhan, bila timbul perbalahan, macam mana hati nak wujud kasih sayang? Hatta terputus silaturahim, penuh dengan kebencian, bermusuh-musuhan. Bukankah ini kesukaan syaitan? Tepuk tangan syaitan, dihembus lagi, tambahkan lagi musuh, ngumpat lagi banyak-banyak supaya wujud lagi putus silaturahim, permusuhan. Nanti jadi geng iblis di dalam neraka Allah. Maka kita stoplah perbuatan ini, kerana orang yang menjaga lisan daripada mengumpat, mencaci maki, fitnah tadi, akan mudah wujud kasih sayang dalam hatinya, mudah tercantum silaturahim di kalangan mereka. Subhanallah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya mengumpat kerana banyak mendatangkan buruk sangka dan fitnah terhadap orang lain. Dengan mengumpat boleh datang buruk sangka, bersangka-sangka. Mengumpat, aku rasa dia selalu datang lambat tu kenapa? Memang sahihlah kawan tu datang lambat. Rupanya kita tak tahu setiap pagi dia hantar anak dia pergi hospital, buat rawatan di awal pagi. Bos dah tahu dah, bos tak kata apa. Kita ni pula yang mengumpat macam-macam. Allah, tak kaji selidik dulu. Kita nak tahu tentang A, tapi kita bertanya kepada B to Z. Agak-agak dapat jawapan tak muslimin muslimat? Takkan dapat. Nak bertanya tentang A, jumpa, tanyakan kepada A tanpa mengaibkan dia. Jangan tanyakan kepada B, tak puas hati dengan jawapan B, C pula menukuk tambah D, create pula cerita lain sampai Z. Akhirnya satu pejabat dah mengumpat tentang A dengan pelbagai versi cerita. Padahal si A ni buat silap satu je. Disebabkan dia tak bertanya kepada A, dia bertanya kepada B to Z. Bayangkan berapa tambahan dosa yang dia dapat. Allahu Akbar, muslimin muslimat dirahmati Allah. Okey, Ustazah Zai akhiri dengan ayat yang biasa kita dengar daripada surah Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, na'udzubillah, celaka. Kalimah ni datang dari Allah, wail. Celaka bagi setiap pengumpat lagi pencela. Kita sedang berada dalam kalimah humazah, pengumpat. Nanti kita belajar lagi, kalau dalam tadabbur Quran suratul Humazah, kita kenal apa beza humazah dengan lumazah ni. Humazah tu lah yang tadi, dia bercakap benda yang kalau orang yang kita sedang cakapkan tentang halnya tahu,
yang kita sedang bercakap tentang dia, orang tu mesti tak suka walaupun perkara tu benar. Ini humazah. Lumazah, mulut yang sentiasa, kaki komplain, ada je yang tak betul, ada je yang tak kena, cerewet tak habis-habis. Berhati-hati, takut anda dicelakakan oleh Allah. Buktinya dalam wailul likulli humazatil lumazah. Saya tutup kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Muslimin muslimat kita bahas hari ini secara ringkas, tetapi saya percaya dalam ringkas ini kita mendapat manfaat. Dan bukan kita tak tahu tentang hukum orang yang memfitnah, orang yang mencaci maki, orang yang mengumpat adalah orang yang sedang melakukan dosa besar. Orang yang terjebak kepada perkara-perkara munafik, bukan kita tak tahu, tapi sukarnya nak zip mulut kita ni. Sebab itu Masya Allah, pimai tang tu tak lain tak bukan kita kena mantapkan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala campakkan nur iman, hidayah ke dalam hati-hati kita. Apa pentingnya iman dalam nak elak diri daripada jadi orang yang suka mengumpat, suka mencaci maki, suka fitnah? Apa pentingnya iman? Sebab iman ni mengatakan, hei, orang tak tahu, orang yang kau ngumpat tu tak dengar, tapi Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Belum keluar kat lisan, baru bercakap-cakap di hati pun Allah Maha mengetahui. Apalagi iman, kita akan berdiri di mahsyar di hadapan Allah ketakutan seorang-seorang. Mak ayah duduk keliling kita pun tak boleh bantu. Soal jawab macam dalam dewan periksa tu pun kita dah debar jantung. Boleh tak aku jawab ya Allah, boleh tak aku jawab soalan susah ni. Di hadapan Allah kita lagilah tak boleh minta tolong pada sesiapa. Ketakutan seorang-seorang di hadapan Allah. Siapa nak tolong aku ni Allah? Maka bila kita beriman kepada itu semua, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, kan? Kita beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat. Bagaimana nasib kita di hari kiamat? Tak akan berani kita untuk melakukan kebinasaan kepada diri sendiri dengan terlibat fitnah, terlibat caci maki, terlibat dengan mengumpat. Hentikan. Kalau orang meneruskan, orang kata, alang kau, jomlah mengumpat join kami sekali. Biar orang buat. Mampu kita tegur, tak mampu kita benci dah perbuatan tu, kita tak nak ulang dah. Cukup-cukuplah kesilapan kita yang dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Banyak sangat dah kita buat khata', buat silap, buat salah. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi orang yang bertaubat, stop daripada mengumpat, stop daripada fitnah, stop daripada mencaci maki. Setelah stop itu, tambahkan amal solihat. Hanya cakap yang baik-baik. Hanya cakap yang baik-baik. Tak mampu cakap baik, zip mulut. Pilihlah untuk diam. Ustazah Zai sedang on the way, cuba ke arah itu. Jom kita bersama-sama zip mulut. Kalau tak mampu cakap yang baik-baik, lebih baik diam. Hindarkan fitnah, hindarkan caci maki, hindarkan mengumpat, kerana kita takut. Kerana mulut inilah penuh binasa di dunia, penuh azab, seksa, derita di akhirat. Na'udzubillah. Moga Allah redha pada pertemuan kita pada petang ini. Terima kasih Ketua Muslimat Kak Rozi berada bersama dengan kita ni. Ustazah nampak semua AJK yang terlibat, semua kesayangan yang Ustazah rindui, jemaah Muslimat Masjid Al-Mu'minun Subang. Semoga segeralah pandemik COVID-19 ini berakhir, dijumpai vaksin yang sesuai, kita dapat insya-Allah bersama-sama bersalaman macam biasa, berpelukan macam biasa, tanda kasih sayang kita sesama Islam. Sama-sama kita berdoa insya-Allah yang sakit segera Allah sembuhkan. Kita jaga kita, yang sabar pasti menang. Semoga semua ini berakhir dengan penuh hikmah, natijah daripada sabar kita selama ini. Hari ini genap 100 hari kita, daripada 18 hari bulan 3 sampai ke tarikh hari ini telah 100 hari kita ber-PKP, PKPB,
PKPP. Masya Allah, semoga Allah berikan sabar kepada kita sehingga akhirnya Ustazah pohon ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq.